Okey, so Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat malam. Okey, so baik, malam ni apa yang saya nak cerita ialah tentang scanner apa dalam saham yang saya guna untuk cari kaunter-kaunter yang okey, dan juga kita nak review lah beberapa kaunter untuk bulan 9 ni. Okey, so bulan 8 yang lepas kita dah pun banyak buat profit daripada kaunter-kaunter yang saya bagilah. Okay, banyak yang dapat 4 angka ada, 5 angka, 6 angka pun ada, saya tahu. Okay, sebab dalam TDT dan juga tips Kajian Hero tu sebenarnya bukan memang ramai yang newbie, tapi bukan semualah. Ada juga trader yang ada modal yang besar. Sekali trade untung RM99,000, RM75,000. Ramai je dalam tu sebenarnya. Okay, jadi tak apa, modal tu masing-masing. Kita fokus apa yang kita ada dan kita kembangkan modal kita lah. Okay, so baik, hari ni saya nak review sikit beberapa kaunter untuk bekalan bulan 9 ni. Saya harap dengan saya review ni dapat membantu anda untuk buat profit lah pada bulan 9 ni. Okay, so scanner yang saya guna untuk review kaunter malam ni ialah saya guna scanner daripada iSaham. Okay, saya tak buka kat sini sebab apps dia ada problem. Saya pun tak sure kenapa kalau nak buka apps dia dia akan keluar kosong. So saya buka dekat saya punya laptop lah. Okay, kalau tengok screen dia kat sini, bila kita masuk, contoh masuk kat sini, dia tak keluar. Saya pun tak sure kenapa. Nanti saya tanyalah dengan founder iSaham sendiri. Mungkin ada problem lah kot. Okay, so saya buka kat laptop sekarang ni. Dia punya scanner price cross MA20. Okay, price cross MA20. Okay, so dekat sini antara kaunter yang keluar ialah Angkom LB. Okay, so jom tengok Angkom. Okay, Angkom LB silap, Angkom LB. Okay, so pada hari Jumaat tu dia tutup hijau. Okay, yang mana kalau kita tengok kalau kita tengok dia punya previous chart dia, kalau anda tengok kat sini kita nampak beberapa batang volume hijau lah kat sini. Okay, kat sini ada batang volume hijau yang tinggi. Kemudian kalau kita perasan volume penjualan yang lepas volume spike hijau ni dia rendah tau. Okay, so biasanya kita akan assume volume yang spike ni masih ada kat dalam untuk dia ride ke atas. Okay, so bila volume kat sini yang jual ni rendah, okay, kita akan nampak dia akan sambung naik, nampak? Okay, dia akan sambung naik. So sini ada spike. So sini volume penjualan pun rendah lagi. Volume jual rendah. So kita assume dia akan nak sambung trend ni. Dia akan spike, sambung trend. Okay, so bila dia sambung trend, kat sini masih lagi penjualan yang rendah. Okay, so penjualan rendah. Dan kalau kita tengok dia punya previous chart dia, kita nampak Angkom LB ni dia sangat, macam nak cakap dia patuh ataupun dia memang follow middle band ataupun mid BB lah saya panggil. Mid BB dia kat sini. Kat sini dia rebound, kat sini dia rebound. Kemudian hari Jumaat itu pun ada berlaku panik dan dekat mid BB juga dia rebound. Okay, so saya jangkakan counter ni akan naik pada bulan 9. So berapa entry yang sesuai? Okay, so entry yang sesuai biasanya saya akan ambil dekat support lah. Okay, untuk yang newbie dalam ni, saya sarankan anda ambil ataupun beli dekat support. Support dia dekat mana? Supportnya biasanya saya akan ambil beberapa. Contohnya MA6, MA20, MA50 dan juga MA200 lah.
Okay. So kalau ikut case Uncom LB ni, support dia yang terdekat ialah EMA 20. Okay, which is dekat kat sini harga dia adalah 51 sen. So okay. So 51 sen. So berapa, mana resisten dia? Resisten dia pertama kalau tengok dekat previous dia kat sini. Okay, previous dia kat sini So resisten dia 60 sen. Dan kalau kita belajar dekat saya punya kelas hari tu, tengok volume spike, dan situ adalah dia punya neck resistant. So spike yang tertinggi dekat mana? Kat sini lah. So resistant dia 70 sen lah. Okay, so resistant pertama 60 sen, resistant kedua 70 sen. Okay, so untuk counter Uncom LB ni, kita boleh tengok lah pada bulan 9 ni, selagi dia tak bocor middle band tu, dia boleh terus naik. Okay. So tengok counter yang seterusnya. Counter apa lagi yang keluar dekat saya punya scanner? Tashin. Okay, Tashin. Tashin ni saya rasa cantik Tashin Okay, Tashin. Oh, cantik Tashin. Okay. So Tashin, kalau anda tengok sekejap Tashin. Okay. Okay, so Tashin dia sama juga macam Uncom LB tadi Kalau anda tengok sini, spike, volume hijau spike, kemudian penjualan sangat rendah. Okay, dan dia rebound kat EMA 50 kat sini. Kemudian bila penjualan rendah ataupun volume sell rendah, kita akan assume volume yang membeli tu ataupun juru ke siapalah masih ada di dalam untuk ride the trend. Okay, itu kita kena ingat lah. Biasanya bukan 100% terjadi, biasanya akan menjadi macam tu. Okay, so sini volume spike, kemudian volume penjualan dia rendah. So kita assume dia akan sambung trend untuk naik ke atas. So berlakulah spike lagi, dia akan naik lagi. Kemudian volume jual rendah, spike dia naik lagi. Ini saya cakap skrip yang sama berulang. Okay, so jadi kita kena banyak mengkaji sebenarnya. Tengok dia punya pattern dia macam mana. Pattern dia lepas spike senyap, lepas tu spike balik. Itu kita kena tengok lah. Okay, so cumanya pada ni berapa Ogos cumanya 15 Ogos kot kat sini kan, dalam bulan 11 Ogos lah kot. Okay, so cumanya kat sini dia ada satu spike tau, satu spike hijau. Kemudian esoknya ada volume yang jual pun agak besar sikit. Tu cuma kurang cantik sikit lah. Okay, kurang cantik sikit. Sebab apa? Sebab ada volume spike, kemudian esoknya pun merah pun dia hampir separuh ataupun lebih separuh lah. Kalau kita gabungkan yang ni, dia lebih separuh daripada spike hijau ni. So kalau ikutkan memang tak berapa cantik. Tetapi kita jangan lupa ada volume lagi sebelum ni. Yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada. So kalau kita gabungkan yang 1, 2, 3, 4, 5 ni, kita tolak dengan volume yang sell ni, basically volume yang pembelian tu masih ada kat dalam lah. Okay, so yang kedua, sebab apa saya cakap Tashin ni lawa, ialah sebab dia ada dekat support. Ada dua support yang sokong dia sekarang, iaitu EMA 6 dan juga middle band. Okay, so EMA 6 kat sini lebih kurang 23 sen. EMA 20 juga pula dia lebih kurang 0.225 lah. So tak jauh beza. So kita assume situ adalah support dia yang kuat. Okay, so sebabnya seterusnya saya cakap Tashin ni lawa. Sebab apa? Sebab EMA 50 dah nak bercium dengan EMA 200 kat sini. Okay, so biasanya kalau dia bersilang ni, biasanya dia akan naik lah. Okay, Tashin. So Tashin juga antara watchlist untuk kita perhatikan pada bulan 9. Okay, so Tashin saya takkan cover semua sebab kat sini memang banyak. So nanti anda boleh tengok sendirilah
kaunter apa yang boleh kita tengok untuk 2000 untuk bulan 9 ni. So seterusnya GOB. Okay, GOB ni pun memang lawa sebenarnya. Okay, GOB memang lawa. Okay, kalau nak tengok lah kan, sini volume beli je. Beli ada volume sell kecil ni, seekor je, satu je volume sell. Maksudnya apa? Volume yang membeli tu masih ada kat dalam lagi. Dan kita assume dia nak buat sambung trend ke atas. Okay, so kalau kita tengok waktu pending itu hari Khamis Jumaat itu, dia memang ngam rebound kat M6 kat sini. Memang ngam rebound kat sini. So biasanya kita akan tunggu satu lagi volume spike. Okay, lepas volume dah reda sikit kan, sebab volume sell ni rendah, kecil je volume sell ni. Kita akan tunggu dia volume spike lah. So sekarang kalau nak masuk kat mana? Kat sekitar support M6 ni. So kita boleh lah masuk 615 ke 620 ke. Kalau nak ambil atas sikit pun boleh, 63 kan. Terpulang lah. Kita kena kira kita punya risk reward ratio kita. Okay, so kalau kita ikutkan risk kita kecil je. Okay, sebab apa? Support dekat 61, dia dah dekat dengan support dah. So kita punya reward kita, dia akan test previous high dia kat sini lah, ataupun upper band dekat sini. So lebih kurang 73 sen. So kalau anda beli, contoh anda beli 63 sen, jual dekat 73 sen, dah dapat 10 sen lah untung kat situ. Kalau beli 300 lot dah untung berapa kan? Kalau beli 1000 lot dah untung berapa? So macam itulah kita punya kiraan risk reward kita. Kalau risk tu lebih kecil berbanding reward, kita ambil je lah. Okay, so GOB ni pun antara counter yang cantik sebenarnya. Okay, jangan terlepas saya nak beritahu kat ni. Right, so GOB, kemudian counter apa lagi yang best saya tengok sekejap. Okay, Yongtai pun lawa sebenarnya. Saya dah bagi tu Yongtai. Sekejap kita tengok counter apa yang best. Counter yang best sorry sebab saya tak record guna laptop. Sebab laptop saya bila saya buat tadi, bila recording tu suara dia macam tak apa nak jelas. So saya cakap lebih baik kita guna phone lah untuk record video ni. Sebab kalau guna laptop, tak tahu, saya dah pakai mic lah, mungkin rosak kot. Padahal baru je beli mic tu. Okay, so saya rasa tak ada dah kot. Kita fokus counter yang saya bagi tadi. Itu pun dah cukup dah sebenarnya untuk bulan 9 ni kan. Okay, so buat kajian terperinci lah tentang counter yang saya bagi tadi tu. Sediakan trading plan. Make sure kita punya risk lebih kecil berbanding kita punya reward lah. Dalam saham ni loss itu memang pasti. Yang pastinya macam ni kita nak kurangkan loss dan maksimiskan kita punya profit, iaitu dengan kiraan risk reward ratio, RRR. Kalau kita punya risk sentiasa lebih kecil, mesti kita akan dapat reward lebih besar. Mesti hujung bulan kita akan profit, mesti. Okay, so saya rasa itu saja. Saya harapkan perkongsian malam ni dapat memberikan anda sedikit idea untuk dapat buat profit lah untuk bulan 9 ni. Okay, so kita jumpa dalam video yang akan datang.
iaitu saya akan share kepada anda tentang teknik satu lagi teknik intraday yang telah saya backtest, iaitu teknik terowong. Teknik terowong. Okay, so nantilah next video saya akan buat teknik terowong untuk intraday lah. Okay, so kita jumpa dalam next video lah.